Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Berkata Tuan Minal Al-Fatani di dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan beliau muka surat 5 baris yang kedua, dan bahawa kita beriman dengan dikeluarkan orang yang masuk akan neraka daripada ahli tauhid hingga tiada dikekalkannya ahli tauhid padanya pada neraka. Orang yang ada di dalam hatinya satu miskal zarratin daripada iman. Kita percaya, kita beriktikad sebagai seorang Islam, kita percaya setiap orang yang beriman dengan Allah, sekalipun iman dia terlalu sedikit, digambarkan iman dia sebesar zarah, seberat zarah, setimbang zarah. Zarah ni ada maksud sumuk yang kecil, panggil zarah juga. Ada kata zarah ini zarah, yakni atom, benda yang paling halus sekali. Ada riwayat terjemuh dengan sebesar biji sawi. Sawi ni gapo dia tak tahu. Ya, sawi ni kita waktu ambil dia ada macam biji sawi tu halus. Hak penting iman yang terlalu sedikit, ilmu yang terlalu nipis. Yang penting dia percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, maka ada harapan dia akan keluar daripada neraka Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang tak ada iman, maka tak ada harapan dah nak keluar daripada neraka Allah Ta'ala. Sekalipun dia hidup beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun, maka dia akan keluar daripada neraka. Dan neraka bagi umat Nabi Muhammad, neraka bagi orang mukmin yang akan keluar daripada neraka tu, maka orang mukmin tu akan keluar, maka dihapuskan neraka bagi orang mukmin, neraka bagi orang fasik, neraka bagi orang kafir kekal selama-lamanya. Dan bahawasanya ahlul kufri wasyirki, orang yang mengamalkan benda-benda kufur, orang yang ada di dalam hati dia i'tikad kufur dan syirik, yakni menduakan Allah Ta'ala. Beza apa dia syirik dengan kufur? Kufur tidak percaya langsung Allah Ta'ala. Syirik dia percaya Allah Ta'ala, di samping dia percaya Allah Ta'ala, dia percaya ada benda lain sama hebat dengan Tuhan. Contohnya Tuhan boleh menghidupkan orang, maka dia kata siji menghidupkan dia. Dia kata duit menghidupkan dia. Hak ni orang syirik dengan Allah Ta'ala, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Bukan syirik khafi dak, bukan syirik khafi ni.
beriktikad satu benda dapat hebat sama dengan Allah Ta'ala, maka hak ni kufur. Syirik. Syirik ni di samping dia percaya kepada Allah, dia percaya juga selain daripada Allah ada kekuatan sendiri. Bukan kata kekuatan asbab. Sebabnya, misalnya sesuatu benda ni ubat dia, jadi sebabnya lagu ni. Tak apa. Tetapi kalau dia kata semata-mata benda itu, maka hak tu jadi syirik dengan Allah. Kufur tak percaya. Kufur ni banyak jenis pula. Kufur ada 4 martabat. Ada kufur inat, ada kufur gani, ada kufur ingkar, ada kufur juhud, ada kufur gani. Ada orang tahu Nabi Muhammad tu betul tapi dia tak sibuk beriman. Ada tu dia tak lawan Nabi Muhammad tapi tak sibuk masuk Islam. Dia tahu benda tu betul, dia tak melawan tapi dia tak sibuk masuk Islam. Ada juga. Maka banyak kategori bab kufur ni. Semua tu kekal di dalam neraka Tuhan belaka. Syirik pula ramai orang lah ni syirik. Kufur ni hak jelas lah kufurnya. Hak syirik ni ramai pula menduakan Allah Ta'ala dengan dunia ini. Menyatakan dunia ini gini. Tak ada apa lah. Kalau semata-mata atas dasar asbab, tidak jadi masalah. Jadi kufur ini hak berat sekali. Kedua, syirik. Di samping Tuhan ada benda lain. Kufur tak nampak. Perkataan kafara kufur berasal daripada kalimah kafara. Kafara maknanya kifarak, kemudian kafara ni maknanya kita gali. Kita letak benda kita pun kafar. Tutup jangan binapok. Maka ada orang tutup Tuhan sehingga tak nampak dalam hidup dia, maka dia jadi kufur dengan Allah Ta'ala. Kufur pula terbahagi kepada 2. Kufur nikmat dengan kufur Islam. Kufur Islam hak kekal dalam neraka, kufur nikmat tidak kekal dalam neraka. Lepas tu dia masuk dalam kategori kufur. Ya. Apa maksud kufur tu kafir? Tak. Maksud kufur nikmat adalah orang yang lupa nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia dan dia guna nikmat itu bukan pada tempat dia. Maka hak tu dipanggil kufur nikmat. Kita tidak menggunakan nikmat pada jalan dan tempat dia, tu dipanggil kufur nikmat. Ataupun kita tidak lupa pada benda itu adalah nikmat daripada Allah, kufur nikmat dipanggil. Iaitu dengan cara kita menggunakan anggota tubuh bukan pada tempat dia. Tu dipanggil kufur nikmat. Kufur nikmat ini tidak kekal di dalam neraka. Kufur dan syirik dan orang yang salah iktikad, iktikad sesat pun kekal dalam neraka. Ya. Jika iktikad itu tidak kalau iktikad itu menyalahi dan menyebabkan kufur. Ada iktikad tidak jadi jatuh kufur, hanya jadi fasik saja. Seperti iktikad Mu'tazilah, seperti iktikad Mujassimah, seperti iktikad Wahabi. Maka hukum dia fasik sahaja, tidak jadi kafir lagi. Setiap orang Islam yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tidak mengikut ahli sunnah wal jamaah cara faham sahabat dan nabi-nabi, benda hok ada takwil lagi, maka hukum dia fasik sahaja. Tetapi jika dia menyalahi iktikad yang dibawa oleh nabi dan sahabat-sahabat dan menyebabkan kufur seperti iktikad Mujassimah, berkata Imam Syafi'i, al-mujassimatu kafirun. Orang Mujassimah tu hukum dia kafir, hukum dia. Lagu mana maksud Mujassimah? Menjisim ke Tuhan, melembaga ke Tuhan, membentuk ke Tuhan, menempak ke Tuhan. Maka itu dipanggil menjisim, melembaga ke Tuhan. Maka iktikad ini katanya Imam Syafi'i kafir. Kafir kekal dalam neraka. Ya. Kerana apa? Kerana terlalu jauh pegangnya dia berbanding dengan pegangnya sahabat dan Nabi. Kalau semata-mata benda ni ijtihad saja, maka tidak jadi kafir, jadi fasik sahaja. Seperti iktikad Mu'tazilah ko. Mu'tazilah kata
Tuhan ini zat semata-mata, tidak ada sifat. Tuhan melihat zat lah. Tuhan melihat dengan zat. Tuhan buat dengan zat. Tuhan berkeinginan dengan zat. Ahli sunnah kata tak. Tuhan berkeinginan dengan iradat. Tuhan mencipta dengan kudrat. Tuhan melihat dengan basar. Nah, dengan sifat basar. Tak kata zat semata-mata. Jadi kafir tak jadi kafir lagi. Sebab sama-sama kata Tuhan itu berkuasa. Sama-sama kata Tuhan boleh melihat. Tetapi melihat dengan gapo. Khilaf lagu tu hanya fasik sahaja. Tidak menyebabkan jadi kafir. Hal tu orang salah intikad kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau salah intikad menyebabkan kufur lah sini. Maknanya kalau salah intikad menyebabkan fasik saja, maka insya-Allah ada harapan lagi nak keluar daripada neraka. Patut dosa ke tak pegangin lagu tu? Ya, berdosa. Tetapi tidak kekal dalam neraka. Maka intikad kufur, intikad syirik, intikad yang salah, kekal mereka itu dalam api neraka selama-lamanya. Khalidina fiha nafihi abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan tiada diringankan daripada mereka itu, la yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan, sentiasa berat, diberat, esok kau berat. Dan tiada mereka itu ditilikkan, walahum yunzarun, dan dia tidak dilihat oleh dengan rahmat. Maksud oleh ditilikkan ni, Tuhan tidak melihat dengan kasih sayang kepada orang yang duduk dalam neraka. Apabila Tuhan tidak duduk lagu tu, Tuhan tak tengok dengan kasih sayang dia, maka dia kau sakit. Ni pendapat jumhur ni. Boleh kata ijma' ulama kata lagu tu. Ada pendapat, salah satu pendapat Ibnu Arabi. Seorang ulama nama Ibnu Arabi, dia kata Tuhan apabila masuk ke seseorang ke dalam neraka, maka apabila terlalu lama ia diseksa, maka jadi hilang dah rasa dia. Jadi tak sakit dah. Tetapi dia duduk dalam neraka, tapi kesakitan itu sudah tiada. Kerana terlalu lama duduk dalam neraka. Itu pendapat dia. Maka pendapat ini bagi ahli maksiat rasa Allah teh sikit. Tapi kalau pendapat jumhur dengan Allah beratnya lah. Dan bahawa segala mukmin dikekalkan mereka itu di dalam syurga selama-lamanya juga. Duduk dalam neraka selama-lamanya, duduk dalam neraka syurga selama-lamanya. Orang duduk dalam neraka terbahagi kepada dua. Ada hak kekal, ada tak kekal. Hak tak kekal dia akan berpindah kepada syurga dan dia akan duduk dalam syurga selama-lamanya. Tiada menyentuh akan mereka itu di dalamnya, di dalam syurga payah. Tak ada. Tak ada terasa payah sedikit abuk pun. Tidak rasa payah, tidak rasa penat, tidak rasa susah. Dan tiada mereka itu dikeluarkan daripadanya. Dan jangan bimbang, seorang yang masuk syurga tidak akan dikeluarkan daripada syurga selama-lamanya dah. Jadi tak usah bimbang, bahkan di dalam syurga ni, orang itu akan menjadi tuan kepada syurga. Ashabul jannah, tuan punya syurga. Lagu mana tuan punya syurga? Tuhan wik kita dah syurga tu. Kalau Tuhan kata mu duduklah dalam syurga, tapi syurga aku lagi, kita akan rasa tak selesa lagi. Nikmat yang kita kecapi dalam syurga, kita rasa kekok lagi. Kerana Tuhan kata ni milik aku, mu mari duduklah sini. Tapi Tuhan nak jaga hati kita. Tuhan kata ambillah syurga ni kat mu. Mu nak buat gapo dia pun. Maka hati kita pun rasa suka, rasa tenang, rasa suka. Gapo dia nak buat pun beres belaka.
Dan bahawa segala orang yang mukmin melihat akan Tuhan mereka itu mereka orang mukmin di dalam syurga. Di dalam syurga ini tempat bagi orang mukmin, bukan Tuhan berada di dalam syurga. Kita sebut dah kaedah kita kalau kita bercakap, kalau kita melihat, tak syarat benda yang dilihat tu berada di tempat orang yang melihat. Contohnya kita melihat perlawanan bola sepak di kedai kopi. Maka orang tak main bola sepak dalam kedai kopi tu acul lebu lah cawe-cawenya. Ya main mana? Tempat dia lah. Maka saya tengok permainan tu di dalam kedai kopi. Ya, betul lah awak duduk dalam kedai kopi tu. Tak semestinya apabila kita kata kita tengok Allah di dalam syurga, kita duduk dalam syurga tu, tak duduk dalam syurga. Kita royak kedudukan kita pada waktu itu, kita berada dalam syurga masa hamba tengok Tuhan. Tak semestinya Tuhan kena duduk dalam syurga. Sebagaimana kita sebut dah, kalau kita bermimpi, kita mimpi tengok ibu kita pada masa kita mimpi tu, ibu kita tak duduk depan kita pun. Lagu tu. Dia kata tengok di dalam syurga tu. Dalam neraka boleh tengok Tuhan? Tak boleh tengok. Saya nak tengok Tuhan dalam neraka tak boleh, sebab Tuhan janji kalau mu nak tengok aku, mu kena masuk syurga. Maka kaedah dia kalau misalnya kita kalau nak tengok wayar kena masuk panggung wayar. Nak tengok duk sini duk tengok dah tak boleh, kena gidak nu lah. Bukan kata Tuhan tak kuasa nak memperlihatkan dia, nak suruh manusia boleh tengok dia dalam neraka boleh. Tetapi Tuhan janji orang masuk syurga saja keistimewaannya boleh tengok Allah Ta'ala. Masuk syurga tu lagu mana pula? Masuk syurga itu hasil daripada amal taat kita. Kalau kita jadi orang baik, bolehlah masuk syurga. Tengok Tuhan tu bukan kerana amalan kita. Ingat, melihat Tuhan itu bukan balasan daripada kebaikan yang kita buat. Kebaikan yang kita buat, syurga saja balasan dia. Tengok Tuhan, itu adalah hadiah, bukan balasan. Dalam Al-Quran kata, apa dia kata? Wa fihi ziyadatun, tak ingat dah. Ziyadah maknanya tambah. Yakni bukan balasan daripada amal, tetapi ia merupakan hadiah. Kerana tak ada amalan yang menyebabkan kita boleh tengok Tuhan. Tak layak untuk dapat balasan sama-sama makhluk boleh. Amalan makhluk boleh balasan makhluk. Kalau boleh tengok Tuhan, itu adalah hadiah daripada Allah. Jadi kita orang mukmin iktikad kita tengok Tuhan di dalam syurga. Kita tidak iktikad Tuhan berada di dalam syurga. Ada sesek Wahabi ni kata, dia kata apabila kita tengok Tuhan dalam syurga, maka Tuhan duduk dalam syurga lah. Oh, pendek akaremu. Kita baca ayat Quran kata, kita ayat Quran kata lagu tu. Mana kata Tuhan duduk dalam syurga? Cerita ayat. Dalam Quran kata kita orang mukmin boleh tengok Tuhan dalam syurga. Ya tak royak kata Tuhan dalam syurga. Maka benda hak tak ada dalam Al-Quran, kita tak boleh iktikad. Kita hanya iktikad benda hak ada dalam Quran. Dalam Al-Quran kata kita boleh tengok Tuhan duduk dalam syurga. Tu sahaja. Tak ada dalam ayat Quran kata Tuhan duduk ada syurga. Tak ada sebut lagu tu. Maka benda hak Tuhan royak kita iktikad, benda Tuhan tak royak kita tak iktikad. Bahkan kalau kita kata Tuhan duduk dalam syurga pula, kita telah menempatkan Tuhan di suatu tempat, sekalipun tempat tu mulia, syurga pun tidak layak, atas harah pun tidak layak berlaku. Kerana apa? Kerana kemuliaan makhluk tidak sama dengan Allah Ta'ala. Sekalipun benda ini mulia, sekalipun masih tidak layak dengan ketuhanan, masih menjadi kelemahan nisbah kepada Tuhan. Dengan mata mereka itu atas barang yang patut dengan jalalnya Allah dan maha suci sifat kamalnya kamal Allah. Jadi kita tengok dengan apa? Tengok dengan mata. Ni mata. Mata ni? Ya, mata ni. Ada ulama kata tak, bukan tengok dengan mata ni. Tengok dengan mata ni. Mata hati.
Hak penting boleh tengok, ya boleh tengok. Maka kalau kita ulama kata, Mu'tazilah kata, kalau kita boleh tengok dengan mata, satu benda boleh tengok dengan mata, berarti benda tu mesti duduk depan. Kerana keedah mata ni melihat berada di hadapan saja. Hodok belakang tak nampak. Lagu mana? Maka kita royak, tengok tu sabit, kaifiat tu tak sabit. Tengok peristiwa melihat Tuhan, ya sabit menurut Al-Quran dan hadis dan akal manusia sabit. Manakala kaifiat caranya, yakni apabila melihat mesti berada di hadapan, kaifiat bertokar, berlembaga, berbentuk, itu tidak sabit menurut Al-Quran, kita tak boleh nak fikir. Ada benda, ada ulama bahas kata, tak, kita boleh melihat benda yang tidak bertempat. Di akhirat, kita boleh melihat benda yang tidak berupa, kita boleh melihat benda yang tidak bertempat. Kerana apa? Kerana tempat ini nisbah kepada alam dunia sahaja. Sipir melihat sesuatu yang berlembaga, sipir keedah melihat satu benda mesti berada di hadapan, itu keedah di dunia. Keedah di akhirat lagu lain sipir dia pula. Tuhan boleh buat gini, Tuhan buat gini, maka akhirat sipir dia keedah pula lain berbanding dengan atas muka dunia. Jadi hak benda disebut dalam Al-Quran kita iktikad, benda tak sebut kita tidak iktikad. Dan bahawa kita iktikad ke kelebihan sahabat Rasul, di samping kita iktikad keimanan kita lagi, apakah keimanan kita sebagai orang mukmin ahlu sunnah wal jamaah? Kita iktikad sahabat-sahabat Nabi ni adalah orang yang ada kelebihan di sisi Allah. Jangan kita rasa kita lebih daripada sahabat-sahabat Nabi. Sekalipun kita wali kutuk ke gapo dia ke, maka Tuhan kata, Nabi pun pesan, mu jangan rasa mu lebih daripada sahabat-sahabatku. Kita tidak tahu kedudukan siapa dia ke hebat di sisi Tuhan. Tetapi Nabi royak sahabat-sahabatku ni ada kelebihan di sisiku. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang di langit. Mana-mana sahaja mu pilih bintang itu sebagai panduan hidupmu, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Sebagaimana bintang pada waktu dunia manusia buat petunjuk kepada arah perjalanan. Kita kalau daripada Madinah, kita akan nampak bintang Mekah. Itu bintang Mekah. Kita jalan ikut bintang tu. Siapa ke Mekah? Orang Mekah nak pergi ke Yaman. Ni bintang Yaman. Dia akan jalan ikut bintang tu. Sebab dulu tak ada panduan, tak ada signboard, tak ada GPS ni, implicit setter ni tak ada. Maka sesak orang kalau tak ada lagu tu. Maka panduan dia saja dia guna bintang. Bintang ni kalau ribut pada pasir pun bintang tetap nampak. Tapi kalau buat signboard, mari ribut pada pasir, kamu tak tahu alik jatuh. Siapa dia nak cakur pasir banyak-banyak? MPKB pun malah bercara. Jadi dia guna bintang. Maka Nabi gambar ke sahabat dia seperti bintang di langit. Maka siapa dia pilih salah seorang sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Ikutlah siapa-siapa dia sahabat-sahabat, kita pilih sebagai panduan, nescaya hidup kita selamat. Kerana apa? Kerana kehidupan sahabat telah diiktiraf oleh Nabi cara hidup sahabat. Sahabat duduk lagu ni, Rasulullah tak tegur. Berarti Rasulullah tak tegur, berarti kehidupan dia Nabi reda dah tu. Tu perjalanan sahabat. Maka orang lain ni tidak rasa kelebihan sahabat. Duk kecek mengenai cerita sahabat. Lah ni 2-3 menjak ni bulan Muharram ni kecek perselisihan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Kedua-duanya sahabat, jangan kecek. Nabi kata mu jangan kecek mengenai saing-saing aku. Kita kalau orang kecek buruk, kita duk tengah makan nasi kedai kopi.
Tiba-tiba ada mari mak cik mana mari dok kecek mengenai saing kita. Perangai saing mu tak jauh gini dok kata bera-bera. Kita rasa lagu mana? Kita saing dengan dia. Demo tak kata kat ambo, demo kata kok saing ambo. Seru hati ambo weh. Maka Nabi pun royak lagu tu. Wahai manusia, jangan kamu jadi ke sahabat-sahabatku sasaran. Target tepat mu nak kata kat aku. Mu nak kata kat aku dok, tapi mu nak kata kepada sahabatku. Mu jangan buat dia aura. Tepat mu target mu nak kata. Mu kecek-kecek dok kata kok sahabat. Ni. Maka timbul istilah Syiah yang duduk kata sahabat. Duduk kata kok begini macam-macam. Maka dia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Salah satu sebabnya kerana dia berkata kecek mengenai sahabat. Kedua, satu golongan pula duduk kata kepada ahli keluarga Nabi. Kita duduk tengah makan nasi, orang duduk kecek mengenai bini kita. Orang kecek mengenai anak kita. Maka kita akan terasa hati. Dahlah ada sahabat tu dia ahli keluarga. Bukan kata ahli keluarga lagi, dia sahabat dah pula. Tiba-tiba kita duk kecek begini dia Syiah lah gapo dia bila masuk kahwin ni Syiah pun tak tahu. Maka kedua-dua kumpulan ni Syiah dan Wahabi ni tak pakar belaka. Keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ambo royak, ambo baca kitab ulama saja. Kerana ulama ni orang alim. Kalau demo kata sedap kata kat ambo. Demo tak saya dengar kata ulama dah munggo demo koya demo ulama gak demo hidup sendiri nah. Ambo nak ikut ulama gitu. Dan aturan mereka itu dan bahawasanya mereka itu adil lagi kepercayaan. Tiada harus, yakni haram dimaki. Dan tiada harus kita cela pada seorang daripada mereka itu sahabat Nabi. Maka semua sahabat Nabi itu udul. Kaedah dia, as-sahabatu kulluhum udulun. Sahabat-sahabat semua mereka itu adil. Apa maksud adil? Orang baik belaka. Dalam ilmu hadis, apabila sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak ada sahabat muhaddis tanya sahabat ni adil ke, sikoh ke, fasik ke, tak ada orang tanya lagu tu. Apabila kita kata Ibnu Umar, orang tak tanya dia ni fasik ke, dia ni sikoh ke, dak kulluhum udu. Semua orang baik belaka. Tetapi tabi'in saja apabila lalu nama tabi'in, maka orang tanya tabi'in ni sikoh ke dak? Tabi'in ni orang baik ke dak? Boleh tanya. Sahabat kulluhum udu. Semua adil belaka, tak boleh nak tanya baik ke tak baik. Terima lalu kalau sahabat royak. Dan bahawasanya, tetapi ada satu kitab di dalam ilmu mustalah hadis. Apabila orang itu adil, automatik hadis dia mesti diterima. Ya, tu kaedah. Waktu jumhur kata lagu tu. Ada satu kitab ahli sunnah wal jamaah juga. Dia kata adil tidak menunjuk ke dhabit. Sahabat tu orang baik, tapi kadang-kadang dia meriwayatkan hadis tertukar. Kita tak nafi kebaikan dia, tetapi kadang-kadang tidak dhabit, dia tukar. Maka ada tak sahabat tukar meriwayatkan hadis? Ada dia kata. Maka kita apabila kita percaya sahabat tu adil betul, tapi tak semestinya dia akan dhabit. Kerana syarat di dalam hadis sahih ada 5. Pertama apa dia? Awaluha sahihuwa wa mattasal isnaduhu wa lam yushazza au yu'al yaruhihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Katanya Baikuniah kata
mestilah perawi itu yarwihi adlun, mestilah merawikan, menceritakan hadis itu adalah seorang yang adil. Betul adil. Adlun dabitun, kena dabit pula. Dabit sama ada dabit hafalan ataupun dabit sadri. Dabit sadri hafalan ataupun dabit kitabi. Maka ada sahabat ni jujur, betul. Adil. Tetapi kadang-kadangnya beriwayat ke hadisnya bertukar juga. Tidak jadi masalah. Kita tidak mempertikaikan keadilan dia, tetapi dari sudut dabit sahabat pula. Tetapi kebanyakannya, jumhurnya apabila kata sahabat tu adil, kita tak pertikaikan dah dabit dia, semua dia sebut tu jala betul berlaku. Dia kata lagi kepercayaan, tidak haram kita sumpah kepada, kerana apa? Rasulullah larang kita mengkeji maki kepada sahabat-sahabat. Dan bahawa khalifah yang sebenar. Memang benar khalifah ni. Ada yang kata khalifah yang pertama tapi dia bukan khalifah yang sebenar pun. Sudah. Syiah punya pukulan. Khalifah sebenar Sayyidina Ali. Sekalipun Sayyidina Abu Bakar memegang tampuk khalifah yang pertama, dia bukan khalifah yang sebenar. Dia merampah daripada Sayyidina Ali. Rasulullah pesan dah Sayyidina Ali menjadi khalifah lepas pada hamba. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar, naik Umar dah pula. Lepas Umar naik Osman dah pula. Kepak baru naik Sayyidina Ali. 3 orang ni merampah hak Sayyidina Ali. Orang ni kafir kerana tak dengar kata Nabi. Sudah habisnya bala. Siapa dia mikir lagu ni? Syiah. Syiah ni siapa dia? Tak tahu mari mana Yahudi mabuk daripada Yaman, nama Abdullah bin Sabah, mengasah ke ajaran Syiah dipanggil. Dia ini adalah pembawa fitnah di antara orang-orang Islam. Dia muncul pada zaman Sayyidina Ali. Dia pergi daripada Yaman, dia asal daripada Yaman, Yahudi Yaman, nama Abdullah bin Sabah, pergi ke Kufah. Pada masa itu Sayyidina Ali berada di Kufah. Pemerintah Islam asal berada di Madinah, Sayyidina Ali pindah ke Kufah, maka dia pergi kepada Sayyidina Ali nak dapat jawatan. Tetapi Sayyidina Ali dok tengah sibuk nak uruskan negara, tak cara ke dia, maka dia terasa hati dengan layanan Sayyidina Ali. Maka dia pun merancanglah satu perancangan yang sangat besar nak menjahanamkan Sayyidina Ali dan orang Islam. Lagu mana? Dia sebut hadis-hadis, dia ayat cerita hadis-hadis, dia reka hadis-hadis kelebihan Sayyidina Ali. Banyak. Paku dia ajak manusia taksub kepada Sayyidina Ali, mendewakan Sayyidina Ali, mentuhankan Sayyidina Ali, sehingga timbul istilah Jibril tertukar wahyu sepatutnya kepada Sayyidina Ali. Patut tukarnya gelak lagu mana tak tahu, nyawi kepada Nabi Muhammad. Asalnya dia nak marah kepada orang lain, habisnya jajak Sayyidina Umar ni pih ya, Sayyidina Abu Bakar ni pih ya, Sayyidina Osman, Rasulullah dia petikar lagi pokok Syiah. Maka jadi kafirlah dengan sebab tu. Maka kita ahli sunnah wal jamaah khalifah yang sebenar. Ya. Benar dah dia ambil? Ya. Dia tak merampah hak orang? Tak. Sayyidina Ali pun bai'ah Sayyidina Abu Bakar. Sekalipun dia bai'ah tu lewat suku pasar, tapi dia iktiraf Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Siapa dia kita? Sayyidina Ali tak ada kata apa dia. Demo kaya nak membela Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lepas Sayyidina Osman baru dia naik khalifah. Dia tak ada pernah melawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, tak pernah pun. Maka jangan buat pandai-pandai cerita karut. Kata Sayyidina Ali tak setuju dengan perlantikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni antara teman Rasulullah paling rapat sekali. Bahkan dalam kitab-kitab menyebut, ada satu kitab bercara mengenai kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sebuti kitab hadis-hadis kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sebuti kitab hadis-hadis Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar. Satu hari Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali nak masuk rumah Rasulullah. Masuk pintu. Nak masuk rumah Sayyidina Rasulullah. Maka dua-dua orang itu berhenti tepi jalan. Tepi pintu rumah. Katanya Sayyidina Abu Bakar kata, masuk dulu lah. Demo ke, sepupu demo ke. Masuk lah, jumpa Rasulullah dulu.
Sayyidina Ali kata dah. Demo lah masuk. Demo ke orang saing lama. Maka dia duk puji dua-dua orang tu. Dia kata Rasulullah pernah sebut mengenai kamu wahai Abu Bakar. Dia kata apa? Dia kata semua pintu masjid tutup belaka kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu dia pintu lain tutup belaka. Oh, kelebihanmu rapat dengan Rasulullah. Banyaklah hadis Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah dipegang tangan Rasulullah wak gini. Sayyidina Umar lagu ni. Rasulullah kata kami akan dibangkit dalam keadaan lagu ni. Rawak tangan akak tangan Sayyidina Abu Bakar. Maka banyak hadis. Sayyidina Abu Bakar royak pula. Rasulullah pernah pujimu ke Ali. Ali Madinatul Ilmi wa Ali yubabuha ana Madinatul Ilmi. Aku Madinatul Ilmi wa Ali yubabuha. Macam-macam dok puji sepupu gini, macam-macam dok pada puji dia tu. Tak masuk dah, tak masuk. Orang ni kata masuklah dulu nak jumpa. Orang ni kata tak boleh. Demo Nabi puji gini, nyoba dia. Maka Rasulullah dengar badi-badi puji. Kita ni dok badi keji, dok badi marah, dok badi gapo. Tiba-tiba kita kata kita ikut Sayyidina Ali. Tiba-tiba kita kata kita ikut Sayyidina Abu Bakar. Nipu kau kecek lagu tu. Sama-sama sahabat tak ada pernah buat lagu tu. Sayyidina Ali, anak cucu dia nama Abu Bakar pun ada. Kita koya ikut Syiah, kau gapo dia? Beci nama Sayyidina Abu Bakar, beci nama Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Ali penuh nama Abu Bakar, nama Umar, nama tak ada masalah bukan kata apabila beci Syiah ni maka nama pun tak boleh bui. Dia kata habaib daripada Yaman tu Syiah. Syiah lagu mana nama Umar. Lepas tu mari pula nama Abu Bakar. Allah Rabbi. Tak dia kata dia nipu. Pok dia ni nipu ya. Dia buat lah nama Umar. Dia nipu nyama jadi ahli sunnah Jumaat. Lama sangat nipu aku sekali jadi sunnah dia. Tengok ya asal Syiah tapi dia nipu kuatlah jauh sekali dengan sunnah gitu. Nipu kohong kecek tak tahu alif ili alif jatuh. Maka bukan perangai sahabat lagu tu. Memang khalifah yang sebenar dia. Kemudian daripada Rasulullah siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lepas daripada Sayyidina Abu Bakar khalifah sebenar juga, tak ada rapah-rapah, tak ada. Sayyidina Umar Al-Faruq. Kemudian tak rapah-rapah. Cuma ulama khilaf afdalnya hak ni sepakat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Bakar nombor 1, Umar nombor 2. Utsman dengan Ali khilaf dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada. Ada kata Ali dulu baru Utsman, ada kata Utsman dulu baru Ali. Dari sudut martabat kemuliaan dia gitu. Dari sudut khalifah Sayyidina Utsman ketiga. Tak ada khilaf ulama, tak ada khilaf. Sayyidina Ali pun taat dari Utsman bila masuk kata bahkan Sayyidina Ali perintah ke anak dia Hasan bin Husain cara kepada Sayyidina Utsman. Ketika peristiwa ada orang nak bunuh khalifah, Sayyidina Ali kata, gigi. Khalifah kita nak kena bunuh. Cara Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan bawa pedang. Cara ada orang nak bunuh khalifah, tunggu gak. Nak kata caranya kita ngaruk kursi kok dah. Nya tipu di iblis belako-lako. Nak tipu oleh hawa nafsu, semangat tak tahu alif ili alif jatuh. Dan kemudian Ali yang murtada radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali. Satu martabat dia. Semua orang ni ada dipuji Tuhan, dijamin syurga oleh Allah Taala. Kita ni hak tak tahu syurga neraka lagi dok kecek sedap. Hak ni masalah ni.